Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan laporan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam 21 Jun 2020 merupakan hari ke-12 pelaksanaan PKPP. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 66,518 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,538 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 15,724 anggota. PDRM telah menahan 97 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP, dan daripada jumlah ini 28 individu telah direman, manakala 69 individu telah dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar PKPP termasuk aktiviti di pusat karaoke dan hiburan keluarga, iaitu sebanyak 41 kes, aktiviti refleksologi dan urut 12 kes, yang mana selebihnya 44 adalah terdiri dari aktiviti yang melibatkan penjarakan sosial. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun Ops Benteng yang melibatkan ATM, PDRM, APMM, AKSEM mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada devolusi parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan dan menyekat penularan wabak COVID-19. Dari 1 Mei hingga semalam, seramai 977 parti dan 161 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 36 individu yang disyaki penyeludup serta 26 buah kapal. PDRM juga telah membuat 68 sekatan jalan raya Ops Benteng di seluruh negara, berbanding 68 sekatan jalan raya pada hari sebelumnya, dan memeriksa 39,965 kenderaan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. Ini di jalan, ya, bukan lorong tikus di laut. Ini Ops Benteng jalan raya, sekatan jalan raya. PDRM telah berjaya menahan 8 warga negara asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan immigration. Seperti yang sentiasa saya tegaskan, kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram, dan kerajaan juga tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang terlibat di dalam aktiviti penyeludupan masuk parti ke negara kita. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 hingga 21 Jun 2020, seramai 4,394 orang rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, 4,375 individu telah diperintah untuk menjalani kuarantin di rumah dan 19 lagi telah dibawa ke hospital kerana positif COVID-19. Pada 21 Jun 2020, seramai 284 rakyat Malaysia, iaitu semalam, ya, telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang KLIA, dan kesemua mereka telah pun
diperintah untuk menjalani kuarantin di rumah masing-masing. Maknanya semalam daripada 284 semuanya berkeputusan negatif. Jadi mereka dihantar ke rumah masing-masing, dibenarkan menjalani kuarantin di rumah masing-masing. Mengenai sanitasi awam yang dikawal selia oleh KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 8,788 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam sebanyak 36 sanitasi yang meliputi 30 zon di 9 buah negeri, antaranya 13 operasi di Sarawak, 12 operasi di Sabah, 2 operasi di Selangor, Perak, Pahang dan Terengganu. Mengenai pemeriksaan di tapak binaan, semalam CIDB ataupun Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah membuat pemeriksaan di 30 tapak binaan di seluruh Malaysia yang melibatkan 28 penguat kuasa. Pemeriksaan CIDB telah mendapati 10 tapak binaan patuh kepada SOP, 20 tapak binaan pula masih belum beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang patuh SOP sehingga kini adalah 2,186, manakala 421 tidak patuh SOP dan diberikan amaran. Penguatkuasa CIDB juga telah mengarahkan 19 tapak binaan ditutup kerana tidak patuh kepada SOP. Mesyuarat khas yang bersidang pada hari ini telah membuat keputusan untuk membenarkan aktiviti riadah kolam renang yang akan bermula pada 1 Julai 2020. Aktiviti riadah kolam renang ini dibenarkan di kolam renang awam, kolam renang di hotel, di kondominium, gated community ataupun kawasan yang terkawal berpagar, serta kolam renang persendirian. Walau bagaimanapun, prasyarat di setiap lokasi kolam renang ini mestilah menyediakan lifeguard dan pemantau ataupun penyelia bagi memastikan keselamatan pengguna serta jumlah dan masa penggunaan yang terkawal. Jadi mesti ada pengawal. Bukan saja untuk mengawal keselamatan pengguna kolam renang, tapi juga untuk memastikan supaya jumlah yang dibenarkan berada di kolam renang berdasarkan saiz kolam renang itu sendiri. Jadi tak boleh berasak di dalam kolam renang tetapi dibenarkan dengan jumlah yang sesuai dengan saiz kolam renang tersebut, dan mungkin mereka juga perlu menghadkan masa untuk setiap yang berada di kolam renang tersebut. Jadi ini adalah tugas asas yang perlu ada, yang prasyarat dan tugas yang perlu dilakukan oleh penyelia-penyelia kolam renang tadi. Dan lain-lainnya SOP seperti yang saya umumkan sewaktu saya umumkan tentang kebenaran aktiviti latihan sukan di kolam renang. Dari segi klorinnya kena cek, ya, dari segi penjarakan di dalam kolam tu 3 meter di antara satu sama lain, bukan 1 meter di dalam kolam. Mengikut SOP latihan sukan 3 meter, mesti mandi sebelum masuk ke kolam renang, mandi selepas keluar daripada kolam renang, terus meninggalkan kolam renang dengan segera. Semua yang SOP yang saya sebutkan dulu mesti dipatuhi. Ramai yang bertanya tentang kolam renang kanak-kanak, khusus untuk kanak-kanak. Walaupun kita pada dasarnya tiada halangan, tetapi masih lagi kita masih lagi tidak menggalakkan kanak-kanak menggunakan kolam renang. Ya, walaupun jadi ibu bapa
perlulah mengambil pendekatan sendiri untuk kawalan kendiri untuk menjaga keselamatan anak-anak mereka. Kalau mereka tidak membenarkan, kita terserah pada mereka, ataupun pihak pengurusan kolam renang tersebut, katakan di kondo, manajemen menetapkan bahawa tidak boleh dibuka kolam renang di kondo. Jadi kita tidak ada halangan, terserah kepada manajemen dan terserah kepada ibu bapa sama ada nak membawa anak-anak mereka ke kolam renang kanak-kanak ataupun tidak. Kolam renang ini juga perlu membuat pendaftaran notifikasi pembukaan dengan MITI di laman web notification.miti.gov.my dan perlu juga melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan ataupun PBT bagi tujuan pematuhan kepada SOP dan pantauan juga oleh Kementerian Belia dan Sukan. Aktiviti riadah air yang berkaitan dengan air ini juga dibenarkan di laut, di tepi-tepi pantai, di sungai, di tasik dan apa saja yang berkaitan dengan air ini. Walau bagaimanapun, taman tema air masih belum dibenarkan setakat hari ini. Mesyuarat juga bersetuju untuk membenarkan aktiviti pawagam ataupun panggung wayang, teater dan juga live event. Ya, kita benarkan mereka membuka semula. Kebenaran ini juga bermula pada 1 Julai 2020 dan hanya di kawasan tertutup ataupun di dalam dewan tertutup saja. Yang SOP-nya juga mestilah ketat dari segi kawalan kemasukan, dari segi jumlah tidak melebihi daripada 250 individu setiap pertunjukan dan tertakluk juga kepada keluasan dewan tersebut. Kalau dengan penjarakan sosial 1 meter kurang daripada 250, maka kuranglah daripada 250 dan tidak bolehlah, walaupun kita kata 250, tak boleh mereka benarkan 250 penonton, mesti berdasarkan saiz dewan tersebut. Setakat hari ini kita masih kekal dengan 250. Dan untuk sebelum masuk, SOP biasa, cek dari segi temperature, suhu badan, pakai topeng muka, cuci tangan dengan sanitizer, dan di dalam panggung pun mesti diletakkan tanda untuk penjarakan. Jadi kita benarkan mulai 1 Julai. Manakala mesyuarat, saya dah umumkan mesyuarat, latihan dan sebagainya dibenarkan. Maka hari ini pendaftar pertubuhan telah membuat pembentangan. Jadi kita bersetuju, kita sudah pun bersetuju untuk membenarkan penganjuran mesyuarat, persidangan, seminar, kursus dan latihan dengan kehadiran peserta ketika ini tidak melebihi 250. Dan penganjuran ini boleh bermula mulai 1 Julai. Sebelum ini ROS telah pun mengeluarkan edaran bahawa setiap aktiviti mesyuarat dan sebagainya tidak dibenarkan sehingga 31 Jun 30 atau 31 Jun. Ada 30 31 Jun ni. 30. Tidak dibenarkan melebihi 31 Jun dan mulai 1 Julai ROS telah pun mendapat persetujuan daripada mesyuarat untuk membenarkan. Dan kebenaran ini meliputi semua organisasi-organisasi yang berdaftar dengan ROS ataupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan untuk mengadakan mesyuarat agung dan lain-lain mesyuarat, termasuk seminar dan sebagainya. Jadi di bawah ROS ianya merangkumi semua, termasuk parti-parti politik. Parti-parti politik boleh memulakan mesyuarat agung masing-masing mulai daripada 1 Julai. Dan semua selain pada parti politik, semua pertubuhan-pertubuhan lain yang berdaftar, Persatuan Penduduk ke,
dan semualah persatuan-persatuan yang berdaftar dengan ROS ataupun pendaftar pertubuhan dibenarkan. Begitu juga dengan syarikat-syarikat yang ingin mengadakan mesyuarat agung mereka boleh dibenarkan. Mesyuarat syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia juga dibenarkan untuk mengadakan mesyuarat agung mereka dan lain-lain. Begitu juga dengan koperasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, persatuan-persatuan peladang, persatuan ibu bapa dan guru-guru PIBG, persatuan belia, persatuan sukan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan. Semua persatuan-persatuan ini kita benarkan mengadakan mesyuarat agung masing-masing. Sebab banyak kita terima daripada syarikat-syarikat sebenarnya yang nak mengadakan mesyuarat agung mereka. Dulu kita tak benarkan, sekarang kita benarkan. Setakat ini kita benarkan dengan jumlah tidak melebihi 250 berdasarkan keluasan tempat, juga tertakluk pada keluasan tempat. Dan jika ada perubahan dari segi jumlah, misalnya tiba-tiba di dalam mesyuarat khas menteri-menteri kita mempertimbangkan untuk menambahkan jumlah persidangan, mesyuarat dan sebagainya, maka mereka persatuan-persatuan ini boleh menambahkan jumlah kehadiran berdasarkan jumlah yang akan kita umumkan tanpa perlu lagi merujuk kepada ROS. Tak perlu tulis surat untuk memohon tambahan dan sebagainya. Jadi kita akan benarkan semua persatuan mengadakan mesyuarat agung, kerana kita tahu banyak persatuan mesti mengadakan mesyuarat agung kalau sebelum akhir tahun ini. Jadi kita boleh benarkan mereka mengadakan mesyuarat agung ini. Dan SOP-nya adalah SOP yang telah pun ditetapkan oleh ROS ataupun pendaftar pertubuhan. Seperti mendaftar nama, kalau boleh, kalau kita galakkan memuat turun apps MySejahtera, cek setiap sebelum masuk mesyuarat, periksa dulu dari segi suhu, walaupun memakai topeng muka, menjaga kebersihan dan sebagainya, seperti SOP yang biasa. Walaupun hari ini pembentangan hanya oleh ROS ataupun pendaftar pertubuhan, tetapi SOP yang dibentangkan oleh ROS itu boleh diguna pakai oleh pertubuhan-pertubuhan yang tidak berdaftar dengan ROS tetapi berdaftar dengan pendaftar pertubuhan yang lain, seperti syarikat berdaftar di bawah ROC ataupun pendaftar syarikat. Jadi walaupun dia tidak berdaftar dengan ROS, tapi SOP yang dibentangkan dan diterima oleh mesyuarat khas pada pagi ini boleh diguna pakai oleh persatuan-persatuan lain, walaupun mungkin ada sedikit pindaan untuk menyesuaikan dengan persatuan-persatuan mereka. Jadi itu saja untuk hari ini. Hari ini seperti saya kata merupakan hari ke-12 pelaksanaan PKPP yang saya didapati dari segi laporan pihak polis pagi tadi bahawa ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung. Dari segi jumlah kenderaan di jalan raya ramai, banyak. Walaupun pihak polis memuji tindakan pengguna jalan raya kerana apabila singgah dan berada di RNR semuanya mematuhi SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. Cuma yang agak membimbangkan pihak PJRM ialah kemalangan maut dan juga kemalangan banyak berlaku. Kemalangan yang tidak membawa maut dan juga kemalangan maut masih banyak berlaku. Saya percaya mungkin akan ramai lagi nak balik kampung. Jadi saya harap jagalah keselamatan masing-masing. Pandulah dengan cermat dan bila singgah di RNR atau berada di kampung, patuhilah setiap SOP yang dikeluarkan. Kita tahu bahawa murid-murid kelas
peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STPM dan STAM serta peperiksaan antarabangsa. Pelajar-pelajar ini akan mula meneruskan pengajian mereka. Jadi para ibu bapa, saya minta untuk memastikan hanya anak-anak yang sihat dan tidak bergejala dihantar ke sekolah, dan anak-anak tuan-tuan perempuan mestilah mematuhi setiap SOP yang ditetapkan oleh MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan mereka juga perlu menjaga kebersihan diri, terutamanya amalan mencuci tangan dengan kerap, dan kalau boleh digalakkan untuk memakai topeng muka sewaktu di sekolah. InsyaAllah dengan pematuhan kepada SOP ini, kita mampu dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Terima kasih. Amalkan kawalan Kendiri untuk terus kekal selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka kepada soalan. Silakan. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Maklum apa yang seperti yang Datuk Seri umumkan sebentar tadi, dah dibenarkan untuk mengadakan seminar, meeting dan sebagainya. Even Pawagam pun dibenarkan dibuka bermula 1 Julai dengan limitnya terhad 250 orang. Jadi adakah kerajaan akan mempertimbangkan untuk kebenaran mengadakan majlis perkahwinan? Ya, saya pun terima banyak permohonan pada event Kamnis, ya, yang menjadi event yang menguruskan perkahwinan ini. Ya, mereka juga menghadapi masalah dari segi pendapatan. Mereka sudah tidak ada sejak daripada PKP dilaksanakan. Kita faham perkara ini. Hari ini memang dibentangkan cadangan untuk yang berkaitan dengan kebenaran majlis perkahwinan. Walaupun perkara ini akan dibincangkan dengan lebih detail besok di dalam mesyuarat khas MKN. Jadi besok kita akan bincang lebih detail, bukan saja dari segi kebenaran, tapi juga dari segi SOP. Kita bincang dari segi jumlah kehadiran, adakah setakat 250 ataupun tidak, ataupun mungkin lebih lagi. Jadi kita akan bincangkan besok petang. Saya akan umumkan pada hari Rabu. Saya akan umumkan pada Rabu. Okey? Datuk Seri, Singapura membenarkan solat Jumaat 2 sesi, jadi adakah Malaysia akan benarkan perkara yang sama? Okey, setakat ini kita dah bagi 1/3 ya. Saya percaya Menteri Hal Ehwal Agama akan meneliti perkara ini ya. Jadi ini melibatkan berbagai-bagai perkara, dan 1/3 itu sebenarnya sudah agak besar ya. Kalau di Masjid Negara yang muat 15,000, 1/3 adalah 5,000. Walaupun sama ada boleh atau tidak 2 sesi dilaksanakan, 1/3 sesi pertama, 1/3 sesi kedua. Perkara ini saya percaya akan diteliti oleh Menteri Hal Ehwal Agama. InsyaAllah kalau ada keputusan kita akan umumkan. Datuk Seri, mengenai long term social visit pass, ramai rakyat Malaysia yang dengan pasangan warga negara asing mereka tidak dapat memohon sewaktu tempoh PKP, mohon pencerahan. Okey. Kita setuju untuk membenarkan rakyat kita yang berkahwin dengan warga asing, dan bukan setakat isteri saja, mungkin mereka dapat anak, mereka mempunyai anak lahir di luar negara dan masih lagi bukan warga negara Malaysia. Ada pasangan seperti ini. Kita bersetuju untuk bukan saja membenarkan pasangan warga negara Malaysia itu untuk pulang, tetapi kita juga membenarkan pasangan mereka yang bukan warga negara, termasuklah anak mereka yang bukan warga negara. Kita benarkan. Walau bagaimanapun, kita meminta mereka memohon daripada Jabatan Immigration Malaysia terlebih dahulu. Ya. Saya nasihatkan jangan terbang balik sebelum mendapat kelulusan. Ya, jangan terus balik, sebab ada
saya dapat laporan yang membuat aduan kepada saya, mereka dah sampai ke KLIA tetapi tidak dibenarkan untuk masuk ke negara kita. Hanya pasangan yang warga negara saja kita benarkan, yang lain kita masih tidak dibenarkan. Kalau dulu itu perkara itu berlaku, ada kejadian-kejadian ataupun keadaan-keadaan seperti itu berlaku. Jadi untuk mengelakkan kesusahan kepada pasangan-pasangan mereka dan anak mereka yang bukan warga negara Malaysia, saya harap mereka memohon terlebih dahulu daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Apabila mendapat kebenaran, barulah beli tiket dan balik. Ini untuk mengelakkan mereka stranded di airport, tak boleh keluar, ataupun mereka terpaksa balik pula ke negara tempat mereka tinggal sebelum ini. Jadi saya harap untuk mempermudahkan, mohon dulu, dapatkan keputusan dulu. Kalau kata yes, dibenarkan, dan balik. Kita sudah pun memberikan kebenaran. Okey. Datuk Seri, bilakah Pusat Rawatan Islam akan dibenarkan untuk beroperasi semula? Terima kasih. Saya rasa semua perkara yang berkaitan dengan perubatan dah pun lama dibenarkan. Apabila kita umumkan PKP sekalipun, makanan asas dan perubatan adalah perkara yang tidak pernah kita larang untuk beroperasi. Cuma mungkin masa. Kalau dulu klinik kita buka sehingga pukul 8 sebagai contoh, peringkat awal. Dan sekarang ni kita dah buka klinik, boleh sampai klinik swasta, hospital swasta dan sebagainya, kita sudah benarkan. Kalau klinik swasta, kita benarkan buka sampai pukul 12 kalau tak silap saya. Tidak ada halangan lagi. Termasuklah pusat rawatan Islam, pusat-pusat rawatan lain pun. Mungkin homopati yang ataupun tradisional, mungkin yang lain-lain lah, tradisional dan lain-lain pun kita benarkan. Anything to do dengan apa saja perkara yang berkaitan dengan perubatan, kita benarkan. Tidak ada halangan. Okey? Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.